السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. نقول بالله التوفيق. Pada malam ini kita sambung tafsir surah yang ke-100, surah Al-Adiyat. Makna dia Al-Adiyat ni kuda perang lah. Al-Adiyat. Wal-Adiyati dhabha. Allah bersumpah dengan kuda perang, demi kuda perang yang tangkas berlari, dengan kedengaran kencang nafasnya. Falmuriyati qadha. Maksud dia dikeluarkan percikan api daripada dia punya tapak kaki dia kan. Ini kita tengok daripada tafsir, daripada terjemahan dia tadi. Di sinilah. Al-Adiyat wal-Adiyat dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya, bunyi nafasnya kuda tu kan. Falmuriyati qadha, serta mencetuskan api dari telapak kakinya. Maksud dia hentakkan kaki dia pada batu-batu tadi kan. Batu kan, dia punya kaki itu ada ladam kuda tu. Dia pijak atas batu tu kan. Dia punya kuatnya hentakkan itu berapi. Masya Allah. Ya Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk dia. Makhluk tak boleh sumpah dengan makhluk. Kita nak bersumpah dengan makhluk tak boleh lah. Kita hanya boleh bersumpah dengan Allah Ta'ala sahaja. Tak boleh nak bersumpah dengan makhluk. Kan? Falmughirati subha, dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Di maknanya peperangan ini, biasanya peperangan ini bila berlaku pada waktu subuh. Kan? Serangan hendak berlaku pada waktu subuh ketika musuh sedang lalai lah. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Kelajuan dia lari tadi kan, laju lari sehingga debu berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Kemudian Allah kata, innal insana li rabbih lakanun, sesungguhnya manusia itu sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Sentiasa mengeluh, sentiasa rasa macam ada dalam kesusahan, kesempitan, padahal banyaklah kelapangan Allah bagi dekat dia. Itu dia sikap manusia tadi. Kan? Khuliqal insanu halu'a. Diciptakan manusia itu dalam keadaan keluh kesah. Idza massahu asyarru jazu'a, bila dikena keburukan, Allah uji dia dengan keburukan lah. Kesakitan, kemiskinan, kelaparan, kesempitan, ketakutan, dia jazu', dia cemas kan, seolah-olah dia lupa pada Tuhan yang cipta segala masalah tadi dan yang menghilangkan segala masalah. Wa idza massahul khairu manu'a, bila dapat kebaikan dia kedekut, bakhil. Begitu manusia.
Jadi Allah kata innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika la syahid. Dan sesungguhnya dia manusia itu dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Diri dia tu menunjukkan macam tu sifat dia manusia. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta dia. Sayang sungguh harta dia serta secara tamak halubah. Sayang sangat harta benda dia tadi. Sampai orang nak sentuh pun tak boleh, kan? Maknanya dia itulah dia sifat dia. Allah kata li hubbil khair la syadid. Sangat sayangkan harta benda dia, tamak. Afala ya'lamu, Allah kata, tidakkah dia tahu idza bu'thira fil qubur, idza bu'thira ma fil qubur, apabila nanti dibongkarkan segala apa yang ada di dalam kubur, dia tak tahukah bahawa semua akan dibongkar, dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya pada hari itu tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan, didedahkan segala apa yang ada dalam dada tadi. Ditunjukkan. Inna rabbahum, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim dengan mereka, yauma idzin pada hari itu, la khabir, teramat mengetahui kan segala perkara yang sehalus-halusnya Allah Maha mengetahui. Kita pergi tadi pada tafsiran ini, terjemahan dia. Okey. Baik, mula-mula kita lihat dulu pengenalan tentang surah ni. Pertama dia, nama surah dan hubungannya, kaitannya, dengan kaitan dengan surah yang sebelumnya lah. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Al-Itqan fi Mabahith Al-Quran, dia menyatakan padanya terdapat dua pendapat lah, dan diambil dalil bahawa ia adalah surah Madaniyah. Maknanya surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Mekah. Ialah apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan satu pasukan berkuda menuju Bani Kinanah, yakni Sariyah lah. Sariyah ni sekitar dalam 10 orang macam tu lah. Baginda melantik Al-Munzir bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai ketua mereka. Lalu mereka tersesat di tanah yang luas sehingga sebulan. Dan khabar berita tentang mereka ni lambatlah diketahui, lambatlah sampai dekat Nabi SAW khabar di bawah ni. Lalu orang-orang munafik ni gembira dan mereka berkata semua mereka telah mati terbunuh. Orang munafik kan, orang munafik ni orang yang berpura-pura Islam. Dia paling teruk lagi pada orang kafir. Mereka ni hanya mengaku Islam tapi benci sungguh dengan Islam, benci dengan umat Islam. Orang munafik kan. Sebab tu sesuai dengan kejahatan mereka, diletaknya mereka itu di bawah sekali dalam neraka. Kan? Fi darki asfali minan nar. Sebagaimana yang Allah sebut dalam Al-Quran tempat orang munafik ni. Tengok ni, kita tengok sini. Okey. Al-Nisa 145. Surah Nisa ayat 145. Oh. Slow. Masya-Allah.
144, 145 tu. 145 tak nampak. Ada. Dia baru nak membaca. Ya. Nisa 145. Ya, tak apa, dia cari balik. Tenggelam banjir ya. 145. Ya salam. Masya Allah. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ni mereka menjadi kerak api. Innal munafiqin fi darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik ni di bawah sekali, ad-dark, kerak, lapisan terbawah. Walan tajida, dan sekali-kali kamu tidak akan mendapat lahum, untuk mereka, nasira, penolong. Kerak. Tapi Nabi ni katanya kesian sungguh. Nabi tak kira siapa. Jadi orang tu zahir dia Islam. Kan? Zahir dia Islam. Kalau dia mati, Nabi solatkan dia. Kan? Sehingga Umar kata, ya Rasulullah, solat ke atas dia munafik ni. Nabi kata, selama aku tak dilarang. Lepas tu baru Allah Ta'ala larang kan dalam surah ni. Ingat dalam surah tu? Ni. Allah lepas tu baru Allah larang dia, Nabi tak boleh solat. Ni, At-Taubah, okay, 84. Ni At-Taubah 84. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. Orang ni orang munafik. Dan janganlah engkau sembayangkan seorang pun yang mati daripada orang munafik itu selama-lamanya. Sebelum tu Nabi solat. Turun ayat ni Allah larang. Nah, ini ayat muafakat dengan Umar radhiyallahu anhu. Umar mulham muhdath. Mana apa yang dia cakap tu kebiasaannya bertepatan dengan ayat Al-Quran. Nabi kata, kalau ada Nabi lepas aku, Umar. Tapi tak ada Nabi selepas aku. Ayat tu, ayat hijab turun kan. Ayat tentang tawanan Badar. Umar kata pancung semua. Kan? Abu Bakar kata, tak ya Rasulullah, kita ambil tebusan. Kan? Hatta ada duit, ajar anak-anak kita sampai pandai menulis membaca, baru bebas. Umar kata, ya Rasulullah, nanti dia balik berperang lagi kita. Jadi maknanya pancung. Turun ayat. Ayat macam Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nama, Allah Rasulullah solat ke atas dia, tusalli alaih, solat ke atas dia sedangkan dia orang munafik. Apa kita, selama aku tidak dilarang, malam unha. Turun ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan. Jangan solat ke atas seorang pun di kalangan mereka selama-lamanya. Wala taqum ala qabrih, jangan berdiri di atas kubur, jangan berdiri di atas kubur dia. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati, wahum fasiqun, dalam keadaan mereka itu derhaka, fasik. Ini cerita munafik i'tiqadi ni. Mana Rasulullah SAW tahu pasal Allah bagi tahu. Dan di kalangan sahabat seorang pun tak tahu kecuali seorang. Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, munafik i'tiqadi. I'tiqad dalam ni.
Jadi selepas Rasulullah sahabat tahu, tak ada sahabat tahu. Huzaifah dia tahu, Nabi beritahu kat dia. Semasa hayat Rasulullah SAW. Sebab tu Umar kalau dia jadi khalifah, ada orang mati, orang panggil dia solat jenazah, dia tanya Huzaifah ada tak? Tak ada, dia berkata tak ada orang solat. Tak ada solat. Aku tak mau. Tanya lagi, ada Huzaifah? Huzaifah ada. Dia pergi. Dia imam solat. Sampai macam tu. Sebab apa? Huzaifah tak cerita. Sebab amanah kan. Amanah Nabi SAW. Dia tak cerita ke siapa pun. Tentang pintu fitnah pun Umar tanya dia. Tentang fitnah. Sebab dia banyak tahu tentang hadis fitan. Hadis musibah akhir zaman ni. Hadis musibah ni diketahui oleh Huzaifah. Sebab orang tu tanya Nabi pasal kebaikan. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi. Adalah manusia semua, sahabat-sahabat semua selalu tanya Nabi pasal kebaikan. Buat ni dapat pahala ni, buat pahala ni. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafatan ayudrikani. Aku tanya dia tentang keburukan kerana aku takut terkena pada aku. Seperti Uthman, Abu Bakar, Umar radhiyallahu taala anhu ditanya Huzaifah. Dia kata Huzaifah, fitnah ni dia ada pintu tak? Dia ada pintu tak? Musibah ni, kekacauan kan akhir zaman ni, dia ni ada pintu tak? Huzaifah kata ada pintu. Pintu ni dibuka atau dipecahkan. Ya? Huzaifah kata dipecahkan. Dia kata fahariyun alla yughlaqa. Maka kalau macam tu tak boleh tutup dah sampai hari kiamat. Ya? Lepas tu dia kata pintu tu siapa dia? Anta ya Amirul Mu'minin, anta babuha. Kamulah pintunya. Bila dia bunuh Umar, maka bermulalah perselisihan, pergaduhan, perbalahan antara kaum muslimin sampai bila? Ila ayyasha Allah. Sampailah pada masa yang Allah Ta'ala kehendaki tadi. Itulah dia. Ya, cerita orang munafik. Jadi munafik i'tiqadi kita semua tak tahulah. Munafik amali banyak, cakap bohong, kan? Janji tidak menepati, kan? Apalagi bila bergaduh melampaui batas, beri amanah dia khianat. Itu munafik amali lah, kan? Tapi tidak meletakkan dia tu sebagai munafik yang sampai kekal neraka. Tapi ni semua dosa besar lah. Dosa besar ni, cakap bohong, dosa besar. Kan? Bila diberi amanah dia khianat, bila dia bergaduh dia melampaui batas. Inilah dia. Kemudian kita kembali. Maka Allah menyampaikan khabar tentang mereka dengan firman-Nya, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya. Dan ayat-ayat yang seterusnya lah. Allah turunkan ayat ni sebagai menerangkan bahawa kuda mereka melakukan semua yang tersebut dalam surah tadi. Surah Al-Adiyat tadi. Kuda yang lari dengan tangkasnya. Kuda apa? Kuda sahabat-sahabat tadi. Ya. Falmuriyati qadha, yang mencetuskan api daripada bawah tapak kaki dia. Mana kuda gagah ni. Kuda hebat ni. Ya. Masuk menyerbu di tengah-tengah musuh tadi kan. Dia. Dan yang menyerang pada waktu subuh tu, supaya seterusnya ayat tadi kan. Inilah dia. Jadi dan majoriti mufassir, yakni ahli tafsir, berpendapat bahawa surah ini adalah Makkiyah, diturunkan di Mekah. Ini adalah pendapat yang sahih insya-Allah. Ada pun bilangan ayatnya ialah 11 ayat. Jumlah katanya
Ialah 10 kata dan jumlah hurufnya ada 160 huruf. Ya. Kesesuaian dengan surah yang sebelumnya. Gempa bumi yang berlaku pada hari kebangkitan, yang ini surah sebelum ni kan, surah apa? Al-Zalzalah. Ya, cerita pasal gempa bumi. Pengeluaran bebanan bumi. Wa akhrajatil ardu athqa wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan apa yang terdapat dalam perutnya daripada mayat serta keluarnya manusia daripada kubur dalam keadaan berkelompok. Ya. Menuju ke tempat perhimpunan dan pertemuan di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman. Semua ini menggambarkan situasi yang nyata dalam kehidupan. Gambaran ini muncul apabila keadaan peperangan terjadi antara manusia. Maksud dalam keadaan kekacauan, takut, semua kan. Ketakutan ni bila berlaku macam perang. Macam sekarang di Gaza. Semua orang bimbang takut mari kena dekat negara dia. Peperangan tadi kan dahsyat, menakutkan. Kecut perut ni dengan peperangan ni. Siapa nak berlaku peperangan? Semua orang tak mahu. Tapi apabila dah tak dapat dielakkan, berlakulah perang tadi. Jadi macam tu, maka tanah bergetar di bawah tapak kaki tentera yang bergegas ke medan perang. Bila jumlah orang ramai lari tadi kan, kedebu-kedebu bunyi tapak kaki. Kan? Yang mencemaskan. Kalau kita duduk dalam surau ni, tiba-tiba kita dengar bunyi tapak kaki yang ramai. Cemas tak cemas? Mesti kita cemas. Bunyi ni mesti bunyi tak elok ni. Pasal bunyi kelang kabut. Bunyi tapak kaki orang. Buk lari. Mesti kita cemas je lah. Mesti kita takut je lah. Risau apa benda ni. Tapi kita tahu apa yang nak berlaku. Gitu. Bersama mereka yang menunggang kuda dan membawa pelbagai senjata perang. Berlari dalam kelajuan angin yang kencang untuk bertemu dengan musuh. Tiada yang dapat menahan mereka daripada bergerak sehinggalah mereka tiba di medan peperangan. Itu maksudnya kesesuaian dari cerita dengan hari kiamat dengan waktu perang. Keadaan takut, mencemaskan, mengerikan, membimbangkan. Semua nak cari tempat persembunyian. Itu kaitan cerita kisah. Jadi pada hari peperangan, ia hampir serupa dengan hari kiamat. Hari yang menakutkan, mencemaskan, membimbangkan. Semua tak tahu apa nak jadi pada dia. Tengok bom jatuh, sana jatuh, rumah runtuh, menimpa orang dan sebagainya. Orang mati kiri kanan, depan belakang mati. Dengan segala ketakutan dan kesusahannya, serta apa yang dialami oleh manusia daripadanya berupa ketakutan dan kegentaran pada hari kiamat ni, macam waktu perang. Di medan perang terdapat perhitungan dan ganjaran. Ya, bila lawan, salah satu pihak mesti menang, yang satu mesti kalah. Yang kalah, yang masih hidup akan ditawan, dijadikan hamba abdi, dirampas segala harta benda mereka dan anak-anak isteri mereka. Orang Arab zaman dulu kalau mereka perang, mereka bawa habis harta benda mereka dan anak isteri mereka, dipetak di belakang mereka. Pasal apa? Kalau dia lemah, dia lemah, dia tak larat, habislah anak isteri dia, harta benda dia. Dia akan berjuang bermati-matian. Kalau dia rasa lemah, dia tengok anak isteri dia kat belakang, dia lawan sampai dia mati. Sampai dia ataupun sampai lembek dia lawan dah, jadi tawanan lah. Macam tu. Ya, jadi ada perhitungan dan ganjaran. Jadi pihak yang menang dia akan dapat ganjaran lah, iaitu ghanimah, harta rampasan perang. Begitu juga keadaan berlaku di akhirat ni, maksudnya ada ganjaran yang kita akan terima. Kalau kita orang yang soleh, yang baik, dapatlah ganjaran kebaikan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dia akan lihat kebaikan kalau dia buat. Begitu juga keburukan tadi, akan dapat ganjaran masing-masing.
akan dapat ganjaran. Itu kesesuaian di antara waktu perang dan hari kiamat tu cerita dia lah. Serta keuntungan, kerugian, kengerian serta kepanikan yang meliputi semua pejuang. Macam mana kalau kalah? Sama ada mati atau jadi tawanan. Bila jadi tawanan akan jadi hamba seumur hidup. Jadi hamba. Itu dia. Peperangan dan medannya di dunia adalah perkara yang paling hampir menggambarkan keadaan perhimpunan, perhitungan dan pembalasan di hari akhirat. Kan berhimpun kan? Waktu perang manusia berhimpun. Hari kiamat pun manusia berhimpun juga. Dan waktu perang ni hari perhitungan. Siapa menang, siapa kalah. Hari kebangkitan pun hari perhitungan juga. Dan ada pembalasan. Yang kalah akan terima lah pembalasan dia. Sama ada dihukum pancung, bunuh atau jadi tawanan perang. Ada kesesuaian tadi. Dengan surah Az-Zalzalah, dengan surah Al-Adiyat, Al-Quran ni. Sebab itu tafsir mawdu'i ni, maksudnya dia cerita, dia akan cerita kait surah ni kait. Ada berkesinambungan. Dia tidak habis satu surah atau surah tanpa ada apa-apa kaitan. Dia akan ada kaitan antara ayat dengan ayat, surah dengan surah. Ada kaitan. Cerita dia tak putus. Gitu. Jadi maknanya yang tahu tahulah, yang tak tahu tak tahulah. Jadi bila kita belajar kita tahulah kan. Jadi oleh itu surah Al-Adiyat adalah bertepatan dengan surah Az-Zalzalah. Dari sudut ni ketakutan, kebimbangan tadi kan dan seterusnya tadi. Gitu dia. Baik. Yang kedua dia punya topik, tema dia. Tema surah Al-Adiyat ni. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan sumpah tentang kuda perang. Wal 'adiyati, demi kuda perang. Kan? Yang berlari dengan kencangnya, dengan tangkasnya. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha. Dan keadaan mereka dalam peperangan. Allah cerita dalam surah Al-Adiyat tu apa yang berlaku dalam perang ni. Tentang diri kuda itu. Apa yang kuda tu buat. Daripada A to Z, apa yang kuda tu buat dalam waktu perang. Masya Allah. Hak ni tak boleh dibuat oleh Kaldai. Kaldai dia kekuatan dia untuk pikul barang lah. Dari sudut ketangkasan dia tak boleh challenge kuda. Kuda yang paling tangkas. Kaldai tak tangkas, tapi dia gagah. Dari sudut gagah, kelebihan dia boleh pikul barang ni, kalah kuda. Kuda kelebihan dia untuk pecutan, lari dan lompatan tadi. Untuk menunjukkan kemuliaan dan kelebihan mereka di sisi Allah. Mereka tu merujuk pada kuda tadi lah. Kemudian Allah mencela sifat-sifat yang membawa pemiliknya kepada kerugian di akhirat. Pemilik kuda tadi kan. Kalau orang kafir yang tangkas menunggang kuda di atas kuda tadi untuk memerangi Islam, ya, maka Allah cela pembawa kuda tadi, bahawa rugi untuk dia di akhirat. Iaitu sifat-sifat yang mendominasi pada kaum musyrikin dan munafik. Allah ingin memperingatkan umat Islam agar menjauhi sifat-sifat ini. Sifat orang musyrik ni dan munafik ni. Orang musyrik ni apa dia? Dia pun minta kat selain Allah. Allah suruh minta idza sa'alta fas'alillah. Bila minta kat Allah Taala saja, tapi dia pun tak mau, tak bagi. Mana boleh minta kat Allah saja, kena minta berperantara. Barulah doa kita cepat sampai. Kena pergi minta di kubur. Pergi kubur sekian-sekian, minta. Kan? Berkat doa ahli kubur tadi, sampaikanlah hajat kami. Jadi, maknanya sama. Walaupun solat, puasa, tapi bila minta dari orang yang dah mati tadi kan.
Tak mau minta terus, dia pun tak mau minta terus pada Allah. Macam orang musyrikin lah yang Allah sebut ni kan. Allah sebut di sini. Ayat ni kita selalu ulang, tapi tak apalah, bila ulang selalu kita akan ingat. Ataupun tak payah, kita cari di sini saja. Surah nombor 39. 39. Ayat 3. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ala ketahuilah, lillah, bagi Allah, ad-din al-khalis, agama yang suci, bersih, murni ini milik Allah. Walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang mengambil min dunihi, selain daripada Allah, awliya, sebagai penolong, pembantu, perantara antara dia dengan Allah. Kan? Mereka mengatakan, ma na'buduhum, kami tidak sembah perantara-perantara ini, kami tidak meminta kepada perantara-perantara ini, illa, supaya, melainkan liyuqarribuna, supaya perantara-perantara ini mendekatkan kami ilallah, kepada Allah, zulfa, sedekat-dekatnya. Berlaku perselisihan. Setengah lah kita, pasal tak boleh minta pada orang mati, orang soleh. Pasal tak boleh, apa masalah dia? Bukan i'tiqad kita minta pada orang mati itu, i'tiqad kita minta pada Allah. Kan dia pusing. Kita pasal apa kamu tak minta terus pada Allah? Pasal apa nak pergi minta ke orang tengah? Sedangkan innallaha sami'un basir, Allah Maha mendengar, Maha melihat. Pasal apa nak pergi minta dekat dia supaya dia tolong minta ke Allah? Kamu tak boleh minta sendiri kan? Oh, kita tak suci. Bila kamu cakap macam tu, sama dengan orang musyrikin tadi. Kita tak bersih, kita kena minta dekat bersih. Yang bersih sebenarnya batu tak ada dosa, pokok tak ada dosa, orang mati, orang yang soleh, mereka akan sampaikan doa kita pada Tuhan. Ini kepercayaan, kesyirikan, penyunggutuan terhadap Allah. Kita kata tak boleh, lepas kata boleh. Okey, tak apa. Allah kata innallaha yahkumu bainahum, sungguhnya Allah akan menghakimi di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, pada perkara yang mereka perselisihkan. Allah yang akan jadi hakim. Tak apa, terpulang ke. Kami hanya bagi tahu, kami hanya ajak, kita tak paksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Tapi kita kesian kepada orang yang minta kepada selain Allah ni, dengan alasan bahawa i'tiqad kita bukan minta pada, kan, pada apa? Pada orang tu, kita minta pada Allah. I'tiqad kita, kita i'tiqad bahawa orang tu bukan boleh bagi pun, Allah yang bagi. Begitu juga i'tiqad orang-orang musyrikin. Dia buat i'tiqad Tuhan yang Allah yang Maha Pencipta, yang memberikan. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran ni, kalau kamu tanya orang musyrikin, siapa cipta langit bumi, dia kata Allah. Ni Tuhan kata, bukan kita kata. Tak nak pusing macam mana? Allah kata. Benda ni kita kena jelaskan kepada manusia. Walaupun manusia tidak suka, kita kena menyelamatkan, bukan kita menerakakan. Ya? Ini Allah sebut. Kita sebut apa yang Allah sebut. Tapi kalau orang tak suka, orang marah, itu hal dia lah, bukan hal kita. Ya? Ini. Dia lambat sikit internet. Ya? Ini. Surah Luqman, surah Zukhruf,
Surah Luqman ayat 25. Surah Az-Zukhruf ayat 87. Surah Az-Zukhruf ayat 9 pun sama juga. Surah Al-Ankabut ayat 61. Kemudian surah At-Taubah. Surah At-Taubah kan dia? Okey, surah Al-Ankabut 63. Surah Az-Zumar ayat 38. Punyalah banyak ayat-ayat yang menyebut bahawa kalau tanya orang kafir ni, orang musyrik ni, siapa cipta langit dan bumi, dia berjawab Allah. Allah cakap ni, bukan kita yang cakap. Allah yang bagi tahu. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Dan jika engkau tanya kepada mereka, hai Muhammad SAW, siapakah yang telah menciptakan segala langit dan bumi ini? Nescaya mereka akan menjawab, Allah. Allah. Sebab dia mereka ni orang-orang musyrikin. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji milik Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau nak minta, mintalah hanya kepada Allah. Kan? Kalau minta kepada selain Allah, maka habislah kita. Nanti dia jawab pula, dia pusing pula. Habis tu jangan minta duit kat ayah kamu. Jangan minta upah kerja dan sebagainya, jangan minta. Jadi kena hurai bagi lebih ya. Jadi kita minta permintaan pertolongan kepada makhluk. Jadi apa yang makhluk mampu bagi lah. Dia benar, kalau minta nyawa dia boleh bagi ya. Kan? Minta dekat doktor, pakar doktor, minta nyawa 50%. Boleh tak? Mana boleh. Tak boleh bagi nyawa. Minta kesihatan. Turunkan nyawa. Itu robot boleh lah. Kan? Robot boleh. Boleh dicas nyawa dia kan. Kita tak boleh cas. Robot ni dia pakai akal kita juga. Kan? Dia tumpang akal kita. Kita siap dia macam mana dia jadi. Itu dia bahaya kan. Bahaya kaedah mengatakan kita bukan i'tiqad minta dekat pokok tu. Kan? Kita i'tiqad minta pada Allah. Ini memang menggelincirkan pada perkataan lah. Dan i'tiqad. Baik. Allah ingin memperingatkan umat Islam agar menjauhi sifat-sifat ini dan memberi peringatan kepada manusia bahawa selepas kematian segala amalan mereka akan dihisap, akan dikira lah. Agar orang beriman mengambil iktibar dan yang ingkar merasa terancam. Bahawa tidak ada yang bermanfaat masa di dunia ni kan, harta kita, pangkat kita, di akhirat tak ada lah. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak memberi manfaat oleh harta, begitu juga anak-anak kita. Itulah dia. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang jumpa Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera daripada kesyirikan. Melainkan amalan soleh sahajalah. Baik, sebenarnya makna umum bagi surah ni. Makna secara ijmali, secara umum lah. Wal adiyat dhabha di sini maknanya Allah bersumpah dalam surah ni dengan kuda yang berlari kencang di jalannya. Berlari maksudnya menuju ke arah musuh. Ketika kuda-kuda itu mengeluarkan bunyi daripada kecepatan lariannya. Kemudian Allah sebut kuda-kuda itu menyalakan api daripada hentakan kuku-kuku mereka. Kan? Tapak kaki itu kerana kuatnya larian mereka. Fal mughirati subha, mereka menyerang musuh pada waktu subuh sehingga menerpa musuh di tengah-tengah kumpulan musuh.
menyebabkan debu tebal berterbangan. Lalu mereka berada di tengah-tengah kumpulan musuh secara serentak. Kuda-kuda perang itu berada di tengah kumpulan musuh dengan penunggang mereka. Bukan tunggangan, silap. Dengan penunggang mereka duduk atas belakang apa? Ya. Dan Allah sebut innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Maksudnya sesungguhnya manusia itu benar-benar engkar terhadap nikmat Tuhannya. Dan dengan keengkarannya itu dia sebenarnya mengakui dalam hati dia. Dan sungguhnya dia sangat mencintai harta dengan keinginan yang amat kuat. Dan manusia ni macam Firaun. Ya kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Tengok ni. Tentang keengkaran dia apa? Tapi hati dia mengaku. Tengok sini. Allah sebut kan? Lillahi ma fis sama. Ni. Surah An-Naml ayat 14. An-Naml 14. Depa ni engkar di lidah tapi hati depa tak boleh engkar. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Dan mereka mengingkarinya, mengingkari keesaan Allah, kerasulan Nabi Musa alaihi salam dan seterusnya secara zalim dan sombong, angkuh, sedangkan hati mereka meyakini kebenarannya. Macam Nabi SAW lah bawa bukti terang-terangnya tadi berkata Muhammad belah bulan. Nabi belah bulan dengan izin Allah, mukjizat Nabi. Lepas tu kan sampai orang di padang pasir nampak bulan tu terbelah. Nak beriman juga tak mau beriman. Ya, lah dia. Sehingga mereka ni nak Nabi doakan keburukan kat mereka kan. Sampai Allah Ta'ala timpakan keburukan. Sampai mereka akhirnya itulah ke kemarau, kebuluran tu. Dia minta Nabi berdoa supaya dihilangkan. Mereka akan beriman. Betul beriman juga. Macam kisah Nabi Musa lah kan. Bila Allah hantar pada dia darah belalang dan katak kan. Ni surah ni. Dengan Firaun. Nabi Musa dengan Firaun, kaum Firaun tu dia pun nak beriman. Silap. Ustaz balik. Wow. Dia ada wow kat depan. Waw alif lam. Wah, tidak alif lam, waw dad. Wadafa fa alif dal ain ada ضفادع kan ya ada alif lam ke depan والضفادع bukan dal betul lah ni surah Al-A'raf ayat 133 ni buat Firaun ni dia kata kalau kamu boleh tolong ni kami beriman ni ayat sebelum ni. Okey. Kita tengok ayat 32 ni benda ni berlaku sama dengan puak-puak di zaman puak-puak musyrikin jahiliah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Ni Firaun ni tak mau beriman. Marilah apa-apa
bukti mukjizat pun untuk kamu sihir kami tak akan beriman kepada engkau. Firaun dan geng dia kata macam ni, pengikut-pengikut dia. Depa ni ramai lah. Kan? Bani Israel ni sikit jumlah dia. Buat Firaun ni ramai. Jadi maka Allah kata lepas tu dia, فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. nampak? Allah kata maka kami hantarkan ke atas mereka taufan, angin ribut, taufan, ataupun banjir besar yang air dia laju, wal jarad, dan belalang. Belalang ni tentera Allah Ta'ala, belalang. Wal qummal, kutu. Qummal ni kutu kan, nak tidur tak boleh, kutu penuh muka apa semua kan. Dia mari belalang masuk dalam mulut, masuk dalam telinga, banyak, penuh belalang dalam rumah, penuh kutu. Wadhafadi' dan katak. Sebab tu Nabi larang kita bunuh katak. Larang. Apa jenis katak? Tak boleh bunuh. Bila tak boleh bunuh, makan lagi tak boleh. Dah bunuh pun tak boleh. Habis tu dia pemancing pakai katak. Berdosa. Mancing pakai umpan katak dia berdosa sebab Nabi larang kita bunuh katak. Jundun min junudillah, tentera daripada tentera Allah Ta'ala, katak Tapi dah dia tak pada, dia pemancing pakai katak plastik, katak tiruan. Jadi tak gaduh beli umpan banyak-banyak dah, pakai lempang tu 3-4 kali. Sampai bila-bila boleh lah. Katak tiruan, alhamdulillah ada katak tiruan. Tidak ke banyaklah katak dosa belaka awak nak mancing ikan. Ya. Dan darah pula. Buka periuk darah. Nak makan nasi, nak minum air darah. Kan, nak mandi darah. Jadi darah belaka. Ni Tuhan hantar dekat Firaun ni. Ayatin mufassalat, ayat-ayat yang jelas, nyata ni, terang ni. Fastakbaru, maka mereka berlaku sombong. Wa kanu qauman mujrimin, dan mereka adalah kaum yang jahat. Ni hati ni. Lepas tu barulah mereka nak, dah tak larat dah, barulah nak terima. Ni Tuhan kata ni. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Barulah walamma waqa alaihim rijsa, apabila musibah itu menimpa mereka, azab itu, mereka kata Musa, berdoalah engkau untuk kami kepada Tuhan engkau dengan apa yang Tuhan engkau janjikan untuk kami ataupun kepada engkau. Kalau Tuhan engkau hilangkan azab ni daripada kami, lanu'minanna laka, nescaya kami pasti akan beriman kepada engkau. Ni Firaun cakap dengan ni pengikut-pengikut dia. Tak tahan dah. Pasal tak tahan dah. Wala nursilanna ma'aka, dan kami pasti akan bebaskan bersama engkau Bani Israel. Janji. Tiba-tiba Tuhan, Nabi Musa berdoa lah kepada Allah. Bila Allah Ta'ala bagi mereka pelepasan, jahat balik ni. Falamma kashafna, maka tatkala bila kami hilangkan daripada mereka ar-rijza, siksaan itu, ila ajalin, sampai kepada satu tempoh, hum balighuhu, yang mereka sampai kepadanya, idza hum yankuthun, tiba-tiba mereka patah balik, mengkhianati janji tadi.
Sebab tu Tuhan siksa mereka teruk sungguh. Fantaqamna minhum, kami siksa mereka. Fa'aghraqnahum, kami tenggelamkan mereka. Fil yammi, dalam laut. Bi'annahum kadzabu, kerana mereka ini telah mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka dengan ayat-ayat kami itu mereka lalai. Sama berlaku di zaman Nabi SAW dengan puak-puak. Tapi bukan darah ni lah, cerita lain lah, musibah lain. Ya, tapi macam itulah tak beriman tadi. Kemudian, jadi Allah kata, maksudnya afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, maksudnya tidakkah manusia mengetahui apa yang menantinya apabila Allah mengeluarkan orang-orang yang mati daripada kubur untuk dihisap dan diberi pembalasan. Kita ni semua akan dibangkitkan daripada kubur. Kan? Tunggulah di situ untuk dihitung, dihisap segala amalan kita. 50,000 tahun baru hisap. Sehari sama dengan 1,000 tahun. Satu hari 1,000 tahun. 50,000 tahun. Satu hari 1,000. Kita di sana belum hisap lagi, tak hisap lagi. Tunggu. Nak tengok amalan semua pekat waktu. Kita ni tak tahu macam mana Tuhan nak bagi kita kan. Memang takut habis lah. Soleh macam mana, takut lah. 50,000 tahun tunggu. 50 juta hari. 50 juta hari. Tunggu di situ. Belum hisap. Selepas 50,000 tahun barulah pergi mencari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, sampailah Nabi Muhammad SAW minta syafaat. Selepas dah 50,000 tahun, barulah masuk kira umat Nabi Muhammad dulu lah. Lepas tu baru umat lain. Kan? Wahussila ma fi sudur, maksudnya adalah segala yang tersembunyi dalam hati akan dizahirkan, baik kebaikan atau kejahatan. Tu niat-niat kita tu yang baik tu akan dizahirkanlah, akan dikeluarkan. Inna rabbahum bihim yawmi idzal khabir, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui tentang mereka dan amalan-amalan mereka. Tidak ada satu pun darinya yang tersembunyi darinya. Baik, kajian penelitian terhadap surah ni. والعاديات ضحى فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah pada kuda tadi lah, kuda perang tadi. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kuda perang dan menggambarkan pergerakan kuda perang itu secara berperingkat. Kan? Mukjizat Quran ni kan, Allah Taala cerita. Sejak ia mula berlari kencang dengan mengeluarkan dengusan suara khas ketika ia berlari, menghentam batu dengan kuku kakinya sehingga memercikkan api darinya, menyerbu pada waktu pagi untuk mengenyutkan musuh, membangkitkan debu dan habuk-habuk daripada medan perang yang datang tanpa disangka-sangka. Dan ketika itu dia berada di tengah-tengah barisan musuh dengan tiba-tiba menyebabkan kekacauan dan huru-hara di kalangan mereka, di kalangan musuh tadi. Allah sumpah dengan kuda ni, yakni kuda-kuda yang berlari di jalannya dengan pantas, al-adiyat dhabha, dan dengan dengusan adalah bunyi yang terdengar daripada kedua, maksudnya kedua dari yang terdengar daripada kuda ketika ia berlari kencang, penat, itulah bunyi bernafas dia lah. Sebahagian mufassir, ini ahli tafsir lah, berpendapat bahawa yang dimaksudkan adalah unta dan bukannya kuda. Sebahagian ulama tafsir kata unta bukan kuda. Ibnu Athiyah berkata yang jelas adalah ayat ini ialah sumpah dengan kuda.
unta atau kedua-duanya. Sebab Allah tak sebut kuda, Allah sebut al-adiyat, yang maksudnya yang berlari kencang, pantas daripada dia. Kuda lah. Unta pun kencang juga, pantas juga. Unta pun dia digunakan juga untuk apa nama, berperang tadi. Dia kata kuda apa betul, unta apa betul, dia kata. Dia tak pakai ladam, tapi kuku dia pun keras tu. Kaki dia tu. Unta. Ini masuk kata Ibn Atiyah. Ibn Atiyah ditafsirkan, dia kata kuda pun boleh, unta pun boleh. Al-Qurtubi pula berkata, kebanyakan ulama ataupun ahli tafsir ataupun ahli bahasa berpendapat bahawa ia merujuk kepada kuda. Berlaku khilaf lah. Allah Ta'ala bersumpah demi kuda kerana padanya terdapat tanda-tanda kekuasaan yang luar biasa dan nikmat yang jelas terlihat. Kuda ialah haiwan yang dikenali sebagai kuda perang. Unta tak pergi unta perang. Kuda perang. Dan memiliki kedudukan yang sangat penting pada zaman itu, kerana sering digunakan dalam peperangan dan pertempuran. Sampai sekarang ia masih digunakan oleh dalam pasukan polis. Mungkin kot, kalau di Saudi sana mungkin kot. Di mana di negara barat pun ada kan, polis dia guna kuda. Fal muriyati qadha, maksudnya geseran tapak kaki dengan batu sehingga memercikkan api daripadanya. Fal mughirati subha, maksudnya serangan pada waktu pagi yang merupakan waktu terbaik untuk menyerang musuh, kerana mereka berada dalam keadaan lalai dan tidur. Bahkan jika mereka terjaga akibat serangan tersebut, mereka akan berada dalam keadaan lemah dan keletihan. Itu waktu terbaik serangan lah. Cikgu Zaid tambah malam ni, minggu lepas dia komen sikit kan. Dia kata tentera macam tu sebab dia bukan tentera kan. Itu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat berperang bersama kami untuk menyerang suatu kaum, baginda tidak akan menyerang sehingga waktu pagi. Bila sampai waktu pagi baru Nabi serang. Dan baginda akan melihat keadaan dulu, tunggu waktu subuh dulu. Jika baginda mendengar azan, baginda menahan diri daripada menyerang mereka. Namun jika baginda tidak mendengar azan, baginda akan melancarkan serangan ke atas mereka. Ada riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Azan. Babu ma yuhqanu al-adhan, ma yahqinu al-adhan min ad-dima. Ada riwayat Al-Bukhari. Bismillah. Kemudian fa'atharna bihi naqa, ialah debu yang berterbangan di tempat pertempuran kuda. Fawasatna bihi jam'a, maksudnya kuda-kuda itu berada di tengah-tengah medan tersebut. Diserbu masuk di tengah medan musuh tadi kan. Dengan pahlawan di atas belakang dia tadi lah. Mengelilingi seluruh kawasan yang dipenuhi kumpulan musuh. Ini adalah salah satu keistimewaan kuda kerana ia berani marah dalam pertempuran walaupun darah sampai ke lututnya. Berbeza dengan haiwan lain yang agak gentar. Yang agak gentar apabila melihat darah. Sebab tu sembelih lembu kena tutup, jangan bagi lembu tengok kawan dia kena sembelih. Kuda orang tak sembelih, jarang lah orang sembelih kuda kan. Itulah dia. Baik. Tujuan daripada sumpah ini, apa tujuan Allah Ta'ala bersumpah dengan kuda tadi, yang kuda perang tadi kan. Sumpah ini digunakan sebagai perumpamaan melalui kuda dalam ketaatannya kepada Tuannya. Nampak? Allah buat simbolik perumpamaan. Kuda ni taat kat Tuannya. Sebahagian kuda, kan? Saya pernah baca lah ataupun dengar satu kisah cerita bahawa kuda ni dia rapat sungguh dengan tuan dia. Bila tuan dia mati, dia lari selagi yang terjun, lompat juga dia pun mati juga. Lompat jurang kan, jatuh mati. Rapat sungguh dia dengan tuan dia tadi kan. Ya, sampai dia pun latih kuda, dia bertiup macam tu kuda boleh mari. Kan? Dia pun ajar kuda kan,
Pandai dia buat ajar. Ajar kuda tadi. Dia boleh kenal. Tuan dia cakap macam ni. Suruh dia berhenti, berjalan, berlari. Ini. Jadi ketaatan dia kepada Tuhan dia tak kisah. Tuhan dia suruh dia akan mana ikut bersama Tuhan dia. Yang telah memberinya nikmat dan kemewahan. Tuhan dia bagi dia makan, Tuhan dia bela dia elok-elok, jaga daripada penyakit. Dia berbakti pada Tuhan dia. Serta kesediaan kuda untuk memenuhi kehendak Tuhan dia tadi. Allah Ta'ala cerita pasal kuda ni. Tapi manusia, Tuhan bagi dekat dia macam-macam nikmat, macam-macam kesenangan, kelapangan. Tapi dia kufur, tak solat. Berapa ramai orang tak sembahyang? Tak solat. Berlama-lama orang tak solat. Alasan 1001 alasan lah. Pasal apa tak solat? Nantilah kita qada. Itu yang alasan yang biasa-biasa kita dengar. Masa waktu tak solat, nanti ya qada. Buat kerja lu. Nanti qada. Allah Ta'ala bagi nikmat macam-macam. Kesenangan, kelapangan, kemudahan. Tapi Tuhan suruh sembahyang 2 rakaat dia, subuh. 2 rakaat dia. Dan Allah Ta'ala bagi janji pula, siapa sembahyang subuh, dia dalam perlindungan Allah Ta'ala. Siapa kacau dia, Allah akan cari orang tu. Macam kita lah, ada kan perlindungan. Tapi kita bayar cukai perlindungan. Menega kawasan ni kena bayar kat Abang Long ni. Kan? Tidak. Dia kena pukul kenapa lah. Kau boleh pukul tu, Abang Long tu yang pukul. Saya nak kerja dia kutip duit korang. Jadi maknanya manusia ni dengan Tuhan dia begitu. Sering berpaling daripada Tuhannya yang menciptakannya daripada tiada, serta mengurniakan nikmat yang sempurna. Boleh melihat, boleh makan, boleh minum, boleh tidur. Okay? Lepas tu pula semut tak masuk dalam telinga pula. Tidak kan? Jaga-jaga tak ada semut penuh telinga pun. Siapa jaga? Allah jaga kita. Tapi bila dia jaga daripada tidur tadi, tak solat. Lalu meninggalkan perintahnya dan mengabaikannya. Bahkan manusia yang berpaling itu mengharapkan lebih banyak kurniaan daripada Tuhannya. Macam inilah cerita dalam surah Al-Kahfi itulah. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'naf. Kan? Allah Ta'ala buat perumpamaan tentang 2 orang lelaki-lelaki tu. Seorang tu dia kaya kan, ada kebun kurma apa semua. Di celah-celah sungai tu ada kebun anggur kurma lagi. Lepas tu dia kata kat kawan dia last sekali, dia kata ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Aku rasa tak akan binasa dah kebun kau. Kebun aku ni tak akan binasa dah. Sebab ada air subur. Ma'adhunnu an tabida hadhihi abada. Wa la irditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaulah aku balik kepada Tuhanku, nanti aku akan dapat lebih baik lagi daripada kebun-kebun ini. Tapi dia kafir. Qala lahu sahibuhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kau ada tahan kafir Tuhan yang ciptakan kau daripada tanah ni. Bahkan manusia ni yang berpaling itu mengharapkan lebih banyak kurniaan daripada Tuhannya, meskipun dia terus bersikap tidak peduli dan berpaling. Manusia tak macam kuda tadi. Jadilah macam kuda perang tadi. Dan begitu taat kepada Tuhan dia. Faedah disebutnya sifat al-adiyat ni. Apa faedah dia? Firman Allah demi kuda yang berlari kencang diriwayatkan secara sahih untuk membuktikan kebenaran mereka yang musyrik dengan sumpah yang disebut.
wal adiyati dhabha tu. Ini kerana sumpah dengan simbol-simbol haji tidak akan terjadi kecuali para penyembah berhala. Kerana mereka tidak mempercayai bahawa Al-Quran adalah firman Allah dan mereka tidak mengakui kebenaran perkataan adalah kebenaran perkataan Nabi SAW. Okay? Jadi maknanya disebut simbol-simbol haji ni kan. Mana orang musyrikin Mekah buat haji, dia pun buat haji. Tapi haji cara dia apa? Dia pun buat mana syiar haji tu kan. Duduk di Arafah, duduk di Mina, bermalam di Mina, lepas tu pergi Arafah, lepas tu tawaf. Tapi daripada tawaf daripada lafaz dia sendirilah, lafaz kesyirikan. Dan dalam keadaan tawaf tu pula, tawaf yang tak pakai apa-apa, kosong. Cikgu pula, kosong, tak pakai apa. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Masa tu mana ada lampu, gelap gelita. Jadi hak perempuannya tawaf malam, tak pakai apa. Orang lelaki tawaf siang. Itulah dia. Dia pun tak percaya Al-Quran itu firman Allah dan mereka tidak mengakui kebenaran perkataan Nabi SAW. Jika dia maksudkan dengan firman Allah, demi kuda yang berlari kencang dan yang disertakan bersamanya adalah kuda para pejuang, maka sumpah itu dibuat untuk memberi kesan ketakutan dan ancaman. Dengan memberi isyarat kepada kaum musyrikin bahawa serangan akan menimpa mereka, iaitu merujuk kepada perang Badar. Sumpah ini juga bertujuan untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kebimbangan terhadap nasib pasukan yang telah baginda utuskan bersama Al-Munzir bin Amru radhiyallahu anhu. Jika berita mengenainya sahihlah. Sebab ada pertikaian kesahihan tu, sebab dia berkata ayat-ayat Makkiyah. Bila ayat surah Makkiyah belum berlaku lagi. Dia peristiwa perutusan Al-Munzir bin Amru itu tak sahihlah. Sebab dia kata jika berita mengenainya sahih. Maka sumpah ke atas kuda-kuda ini adalah khusus untuk memberi ketenteraman kepada Nabi SAW lah. Bimbang tentang pasukan tadi. Macam mana mereka ni tak dengar berita sampai sebulan hidup ke mati ni. Tu ayat ni cerita. Ya? Jadi cerita kuda pula dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. Surah Al-Anfal ayat 8, ayat 60, surah nombor 8. Dan sediakanlah untuk menentang mereka, ini musuh yang menceroboh. Sediakan segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan daripada pasukan-pasukan berkuda yang lengkap, sedia untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, kuda itu terikat pada ubun-ubunnya kebaikan hingga hari kiamat. Digunakan untuk perang. Maknanya sampai hari kiamat kuda akan digunakan. Sekarang ni orang tak guna kuda lah. Nanti satu masa kan, sebelum kiamat akan berlaku kan, peperangan apa semua digunakan kuda balik. Kereta kebaya, kereta-kereta apa semua tak ada nak kot. Minyak dah habis dah apa semua kan, segala benda-benda nak buat peluru ke apa dah tak ada dah. Balik kepada pedang, tombak, lembing, panah. Itulah dia. Berkah itu terdapat pada ubun-ubun kuda tadi. Ini kelebihan kuda lah. Hadis cerita pasal kuda. Tapi kita nak beli kuda nak buh kat mana? Buah pokok. Dia sejuk, lepas tu dia mati lah. Baik, baginda bersabda, barang siapa yang mengekang kudanya di jalan Allah dengan keimanan dan membenarkan dengan janjinya, mengakui kebenaran janji Allah, maka sesungguhnya kenyang kuda tu kan, kuda tu kenyang, dahaga dia hilang, tahi kuda tadi, kencing kuda tu akan berada di atas mizan di hari kiamat. Masya Allah. Itu dia. Dan riwayat lain mereka bertanya, dengan apa tu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, pahala dan rampasan perang.
Maksud dia akan dapat pahala di akhirat, di dunia dia dapat rampasan perang. Dua-dua dapat kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dengan kuda tadi. Masya Allah. Kemudian dikhususkan dengan disebut an-nasiyah. Okay? Nasiyah ni ubun-ubun. Mana ubun ni ya? An-nasiyah. Ya? Untuk mengangkat kedudukannya. Ya, kedudukan kuda tadi lah. Dan menunjukkan bahawa keutamaan dalam maju ke hadapan menentang musuh lebih baik daripada mundur. Kuda dia tak akan berundur, dia akan terus pergi. Ikut tuan dia kata pergi ya. Kalau tuan dia ajak kona, dia kona. U-turn. Tuan dia kata U-turn lah. Dia ikut tuan dia. Jadi kerana ia menunjukkan tanda-tanda berundur tadi. Kalau dia nak berundur lah, jadi lebih baik daripada berundur. Al-Imam Al-Khattabi dia berkata, dan di dalamnya terdapat isyarat bahawa harta yang diperoleh dengan memelihara kuda adalah salah satu cara yang terbaik dan paling baik untuk mendapatkan harta. Dengan pelihara kuda tadi satu cara terbaiklah untuk dapatkan harta. Dan orang Arab menyebut harta sebagai kebaikan. Kan? Yuhibbil khair innahu wa innahu liyuhibbil khair. Al-khair itu maksudnya kuda tadi. Ya? Harta lah. Dia maknanya menyebutkan harta sebagai kebaikan dan kuda itu harta lah. Ibnu Abdul Bar berkata dalamnya terdapat isyarat kepada keutamaan kuda berbanding haiwan lain. Kerana tidak ada riwayat daripada Nabi SAW tentang perkara lain seperti ini. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata tidak ada yang lebih dicintai oleh Rasulullah SAW lebih daripada kuda tadi, harta dia lah. Kuda. Dan kuda yang dimaksudkan adalah yang dipelihara untuk berperang. Dengan apa nama? Silap tulis memeranginya tu. Berperanglah di atasnya untuk diikat atau diikat untuk tujuan tersebut, tujuan perang tadi lah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kuda ada untuk 3 golongan. Untuk seorang yang mendapat pahala, boleh dapat pahala. Untuk seorang yang nak mendapatkan perlindungan, maksudnya dia boleh melarikan diri dengan cepat dengan kuda tu. Dan untuk seorang yang nak dapatkan dosa. 3 orang ni lah. Adapun yang mendapatkan pahala adalah seorang yang mengikatnya di jalan Allah. Dia guna untuk jalan Allah. Lalu dia menunggu di sebuah padang atau taman. Maka apa pun yang diambilnya daripada padang atau taman tersebut menjadi pahala baginya. Kan kuda tadi makan daripada rumput dan sebagainya. Jika ia memotong rumputnya dan menempuh jalan ke arah yang baik, maka kotoran dan jejaknya adalah pahala baginya, bagi tuan dia tadi lah. Tuan dia dapat pahala. Jika ia melalui sungai dan meminumnya tanpa bermaksud untuk beri minum kuda itu, maka itu juga menjadi pahala baginya, bagi tuan dia tadi. Masya Allah. Dan seorang yang mengikatnya untuk kesombongan, riak dan melawan Islam, maka hak semua tadi jadi dosa bagi dia lah. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Kitabul Jihad, bab al-khailu li thalathin, kuda itu untuk 3 orang, untuk 3 jenis orang. Ya, habislah slide kita. Kan? Tak ada. Itulah cerita dia. Ya. Tak sempat habis. Ada kerja petang. Tapi boleh lah. Ya. Nak sambung dengan kitab dia boleh. Ini kitab dia sebenarnya. Ini hanya ini yang kitab dia. Ya. Kau surat dua bukan. Ini kitab dia ni. Ambil dia kitab ni lah. Kan last ni muka surat apa je? 255. Ya. Ni. Ni Al-Tafsir Al-Muyassar. Ya, ini kitab dia. Kalau saya baca kitab Arab, saya terjemah lagi lama lah sikit, lambat lah kitanya. Kan? Ini muka surat terakhir ni.
Ni. Hadis ni kan. Al-khayl li thalatha ni. Yang ketiga ni. Kan? Baik. Kalau nak tengok lagi lah. Sampai sini. Yang ini kan. Jadi itulah dia. Maknanya selepas ni insyaAllah waqafat ma'al muqsam alaih, dia panggil apa, penelitian terhadap sesuatu yang disumpah ke atasnya apa dia? Manusia ni. Yang Allah bersumpah dia. Tadi Allah bersumpah dengan kuda, yang disumpah atasnya adalah manusia. Al-muqsam alaih. Ya. Inilah dia. Allah sebut innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia bagi Tuhannya amat mengingkarilah. Wa innahu ala dzalika la syahid. Sesungguhnya dia amat mengetahui. Manusia itu amat mengetahui tentang diri dia macam tu. Wa innahu li hubbil khair la syadid. Sesungguhnya dia amat mencintai kebaikan. Kebaikan tadi harta lah. Orang Arab ni bila sebut khair, harta lah. Dan harta di sini yang terbaik di sini adalah kuda lah. Kalau zaman dulu, zaman sekarang, wallahu a'lam. Ini sifat manusia yang disebut dalam surah ni. Ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi kot. Ya. Lepas ni insya-Allah. Ada soalan? Tak ada, kita berhentilah. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.